Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam with care. Kembali lagi kita ke rancangan Return with Care, We Care, We Manage. Rancangan terbitan khas My Future Job Broadcast Center yang dibawakan khas kepada anda oleh Cawangan Return to Work, Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan, Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan, Perkeso. Saya Muhammad Haznoli Syam bin Soekarno, pengacara anda untuk episod 3 Return with Care. Apa khabar kepada semua penonton di luar sana? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Bagi penonton yang pertama kali menonton rancangan Return with Care, program ini adalah untuk menyampaikan maklumat mengenai program Return to Work RTW Perkeso dan juga jenis-jenis perkhidmatan di bawah program RTW ini. Ditubuhkan sejak tahun 2007, program RTW ini adalah untuk membantu pencarum Perkeso yang mengalami hilang upaya untuk kembali semula bekerja. Sesuai dengan perkembangan semasa, program RTW ini juga telah melebarkan lagi sayap dalam perkhidmatan dalam pelbagai aspek. Dan untuk episod kali ini, kita membawakan anda khas tetamu istimewa Ketua Unit Koordinasi Strategik Return to Work RTW, Puan Fatimawati binti Ahmad Nazir. Apa khabar Puan Fatimawati? Alhamdulillah, saya sihat Encik Azno. Encik Azno boleh panggil saya Puan Fatimah saja. Baiklah, Alhamdulillah Puan Fatimah. Untuk episod ketiga ini, kami mempunyai beberapa soalan untuk bertanyakan kepada Puan Fatimah yang sesuai dengan tajuk kita pada hari ini. RTWC, selangkah lagi. Puan Fatimah, untuk unit koordinasi strategik ini, apakah tujuan penubuhan dan objektif untuk penubuhan unit koordinasi strategik ini? Maybe Puan Fatimah boleh terangkan kepada penonton di luar sana. Terima kasih kepada Encik Azno kepada soalan yang baru sahaja dilontarkan sebentar tadi. Dan untuk makluman sidang penonton di luar sana, objektif utama penubuhan unit koordinasi strategik cawangan Return to Work Perkeso ini adalah untuk tujuan mempromosi. Itu adalah elemen yang utama kenapa unit koordinasi strategik cawangan Return to Work ini ditubuhkan. Kerana kita mahu menguar-uarkan, mahu menghebahkan akan perkhidmatan yang ditawarkan oleh program Return to Work Perkeso kepada pencarum-pencarum, kepada pemegang taruh kita di luar sana. Kerana apa? Ramai sebenarnya pemegang taruh kita atau orang-orang berinsurans, kita lebih kenali dengan istilah yang sedemikian. Mereka ini, kelompok mereka ini sebenarnya ramai yang memerlukan bantuan menerusi program Return to Work Perkeso, yang mana kebiasaannya kelompok ini adalah mereka yang mengalami kemalangan ataupun menghidap penyakit kronik, sama ada berkait dengan pekerjaan atau tidak. Kes-kes mereka ini boleh dikendalikan menerusi program Return to Work Perkeso. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang sangat kita titik beratkan untuk kita ketengahkan kepada masyarakat di luar sana, Encik Azno. Baiklah, kalau itulah keyword dia, para penonton di sana, mempromosikan. So, untuk mempromosikan unit koordinasi strategik ini, so apakah peranan yang dimainkan oleh unit koordinasi strategik Return to Work ini, especially kepada macam Puan Fatimah cakap tadi, kepada pemegang taruh Perkeso? Berhubung dengan peranan unit koordinasi strategik cawangan Return to Work ini, kita mempunyai dua peranan ataupun role yang utama. Yang pertama adalah telah saya sebut sebentar tadi, iaitu mempromosi, menguar-uarkan, menghebahkan apa perkhidmatan yang ditawarkan oleh program Return to Work Perkeso. Dan yang kedua, ini adalah satu modul yang kita khususkan kepada pihak majikan, yang mana pihak majikan juga adalah merupakan pemegang taruh kita selain orang berinsurans, yang mana modul yang kita ketengahkan, yang kita kongsikan kepada pihak majikan, kita bimbing mereka ini adalah merupakan modul pengurusan hilang upaya, yang mana modul pengurusan hilang upaya ini kita adakan bersama pihak majikan untuk pihak majikan pula dapat kita katakan mengendalikan program ataupun proses pengurusan hilang upaya yang holistik, yang efisien terhadap pekerja mereka,
yang mengalami kemalangan ataupun mendapat penyakit kronik di tempat kerja mereka. Kerana majikan adalah orang yang lebih dekat dengan pekerja, itu yang kita cuba terapkan kepada pihak majikan pula. Ini antara peranan yang dimainkan oleh unit koordinasi strategik cawangan Return to Work Perkeso. Terima kasih atas penerangan Puan Fatimah dalam menerangkan apa peranan unit koordinasi strategik ini. Kita boleh lihat penerangan daripada Puan Fatimah sebentar tadi mempromosikan dan juga membimbing para majikan di luar sana. Oleh itu Puan Fatimah, apakah strategi unit koordinasi strategik ini dalam mencapai objektif unit dan juga membantu cawangan Return to Work Perkeso? Apa strategi yang kita sedang gunakan ketika ini dan juga sedari awal penubuhan unit koordinasi strategi ini adalah kita mewawarkan, menghebahkan akan perkhidmatan, akan modul-modul yang kita ada untuk kita kongsi, bimbing dengan majikan menerusi platform sosial media kita. Yang mana untuk makluman penonton di luar sana, cawangan Return to Work Perkeso ini menerusi unit koordinasi strategik mempunyai platformnya yang tersendiri seperti Instagram, Facebook, Twitter dan juga kita ada juga Telegram yang mana untuk kita sentiasa mengemas kini maklumat-maklumat daripada semasa ke semasa berhubung perkhidmatan yang ditawarkan oleh cawangan Return to Work Perkeso secara amnya. Ini adalah kerana apa? Untuk makluman Encik Haznul juga, cawangan Return to Work Perkeso ini mempunyai banyak unit, sekitar 9 hingga 10 unit yang lain. Jadi apa-apa aktiviti, apa-apa program, apa-apa perkhidmatan yang ditawarkan menerusi unit-unit lain di bawah cawangan Return to Work Perkeso ini, unit koordinasi strategik lah sebenarnya yang bertanggungjawab, yang menjadi tunjang untuk membuat hebahan kepada masyarakat di luar sana. Itu adalah pengisian ataupun strategi yang kita jalankan ketika ini. Puan Fatimah, saya baru tahu ya cawangan Return to Work ni ada platform media sosial, FB, IG, Twitter. So apa username untuk FB, IG tersebut? Mungkin penonton di luar sana ingin mengikuti terus media sosial cawangan Return to Work ini. Okay. Jikalau sekiranya penonton di luar sana ingin mengikuti media sosial kita, boleh masuk ataupun lihat di RTW SOCSO. RTW SOCSO. Jadi tuan-puan boleh membuat pencarian di platform-platform social media ini dan juga laman sesawang. Dan lagi satu Encik Haznul, kita pun nak juga ketengahkan satu lagi selain daripada platform social media yang mana kita juga turut mempunyai website ataupun laman sesawang yang kita kenali sebagai Icon RTW yang mana juga menggunakan boleh membuat pencarian di URL dengan menaip RTW SOCSO itu sendiri yang mana laman sesawang ini pula mengetengahkan maklumat-maklumat disability management specialist kita, disability management coordinator kita di seluruh Malaysia. Kerana mereka ini adalah di bahagian pengoperasian, mereka ini adalah anggota cawangan Return to Work kita ini yang berada di ground, yang direct, yang secara terus mengendalikan kes-kes orang-orang berinsurans menerusi program Return to Work Perkeso. Selain itu, di laman sesawang Icon RTW itu sendiri juga turut memaparkan lain-lain informasi yang penting yang sentiasa dikemas kini. Sebagai contoh, kita menerusi cawangan Return to Work Perkeso ini turut menawarkan pensijilan Certification Disability Management Professional. Jadi, apa-apa kursus seperti kursus Return to Work Coordinator, bengkel yang seumpamanya ataupun apa-apa berkaitan dengan peperiksaan seperti yang saya sebut sebentar tadi boleh diikuti menerusi laman sesawang Icon RTW itu sendiri.
Ya, terima kasih Puan Fatimah. So penonton di luar sana jangan lupa ikuti media sosial RTW Sokso yang baru disebut oleh Puan Fatimah sebentar tadi. Saya ulang, RTW Sokso, RTW Sokso, RTW Sokso. Jangan lupa ikuti media sosial tersebut. Dan juga Puan Fatimah menyebut mengenai 10 unit ya di bawah program di bawah cawangan Return to Work ini. So begitu banyak sekali sayap cawangan Return to Work ini menyentuh mengenai program di bawah setiap unit ini. Di bawah unit koordinasi strategik Puan Fatimah, apakah program-program yang telah dilaksanakan oleh unit koordinasi strategik RTW ini? Apabila kita menyentuh, saya banyak menyentuh tentang promosi di peringkat awal ini. Yang mana kalau kita melihat apa-apa program yang berkait dengan promosi itu sendiri, unit koordinasi strategik ini sendiri pun telah banyak melaksanakan atau menganjurkan program. Antaranya, pada tahun 2022 ini adalah merupakan tahun kedua cawangan Return to Work Perkeso melaksanakan pertandingan inovasi dan reka cipta. Yang ini adalah kesinambungan daripada tahun lalu. Kita bekerja sama dengan pihak MPC, pihak Yayasan Inovasi Malaysia di bawah MOSTI untuk kita meneruskan menjayakan pertandingan inovasi dan reka cipta ini, yang mana pertandingan ini kita buka kepada orang awam dan juga pelajar-pelajar IPT atau IPTS, termasuk pelajar-pelajar kolej vocational, yang mana pertandingan ini sebenarnya memberi impak untuk hasil-hasil inovasi oleh pereka-pereka inovasi ini kita ketengahkan di dalam membantu orang-orang yang ada kekurangupayaan atau golongan-golongan OKU, orang kurang upaya, atau mereka-mereka yang menghadapi limitasi akibat kecederaan atau penyakit, hasil-hasil inovasi yang cukup kena dengan keadaan atau kelompok ini untuk mereka menjalani kehidupan seharian. Itu satu pertandingan inovasi dan reka cipta. Antara aktiviti lain yang kita laksanakan secara mingguan yang masih diteruskan sehingga kini adalah Return to Work Weekly Talk atau kita kenali sebagai RTW Weekly Talk, yang mana setiap minggu kita akan mengetengahkan Disability Management Specialist daripada cawangan Return to Work Perkeso di seluruh Malaysia itu sendiri, dan kita turut mengetengahkan pengurus-pengurus kes, juruterapi dan juga doktor daripada Pusat Rehabilitasi Perkeso itu sendiri, yang mana mereka ini daripada Melaka, dan kita juga turut mengetengahkan daripada pegawai penempatan pekerjaan, yang mana di dalam sesi webinar setiap minggu ini mereka-mereka ini, penyampai-penyampai atau penceramah ini berkongsi, menyampaikan maklumat akan testimoni kes-kes peserta program Return to Work yang dikendalikan oleh mereka sendiri. Bagaimana intervensi-intervensi yang sewajarnya telah dilaksanakan kepada peserta-peserta program Return to Work sehingga akhirnya orang yang mengalami kekurangupayaan ini atau ada limitasi itu berjaya kembali bekerja semula. Itu adalah antara program yang kedua. Program yang lain yang kita laksanakan adalah sebagai contoh adalah slot yang kita muat naik di YouTube kita, juga di platform sosial media kita yang lain, kita kenali sebagai slot ataupun program Return with Care, yang mana mengetengahkan kefungsian setiap unit yang terdapat di bawah cawangan Return to Work Perkeso. Dan untuk makluman Encik Haznul juga penonton di luar sana, kita juga turut mengetengahkan secara setiap 3 hingga 4 bulan sekali satu buletin kita keluarkan, kita namakan sebagai e-bulletin impak, yang mana apakah konten atau pengisian di dalam e-bulletin impak ini adalah cerita-cerita atau program-program yang dilaksanakan menerusi cawangan Return to Work di seluruh Malaysia, di setiap negeri. Kita masukkan di dalam e-bulletin ini untuk tatapan umum sebenarnya. Tuan-puan boleh melihat e-bulletin impak ini di laman sesawang ikon RTW kita untuk melihat aktiviti-aktiviti yang telah dilaksana. Itu antara contoh-contoh program atau aktiviti yang telah kita laksanakan dalam tujuan mempromosi
menerusi unit koordinasi strategik cawangan Return to Work Pekeso. Wah, begitu banyak sekali program di bawah unit koordinasi strategik ini. Tapi Puan Fatimah, untuk pemegang taruh seperti kepada majikan pula, sebab tadi Puan Fatimah bercerita mengenai pertandingan IRC yang memfokuskan kepada orang hilang upaya. Bagaimana pula dengan pemegang taruh majikan? Adakah terdapat program khas kepada mereka? Betul. Dengan pihak majikan yang juga merupakan pemegang taruh kita, kita tidak pinggirkan mereka. Mereka adalah stakeholder kita. Untuk pihak majikan, kita telah melaksanakan satu program ataupun siri-siri bengkel yang kita namakan sebagai Bengkel Return to Work Coordinator, yang mana bengkel ini berlangsung selama 2 hari pada setiap kali sesi yang dihadiri oleh wakil-wakil majikan sahaja daripada seluruh Malaysia, dan kita mengetengahkan 9 modul pengurusan hilang upaya. Kita berkongsi sebenarnya dengan pihak majikan, kita membimbing kepada pihak majikan apa yang dipraktiskan oleh cawangan Return to Work Pekeso selama ini. Kepada mereka pula kita turunkan ilmu untuk pihak-pihak majikan ini pula boleh mengendalikan pengurusan hilang upaya yang efisien, yang holistik terhadap pekerja mereka yang terbencana di tempat kerja. Jadi siri-siri bengkel ini khusus untuk pihak majikan, dan setakat yang kita hari ini kita laksanakan bengkel, tidak ada masalah dari segi penglibatan pihak majikan. Mereka sangat bekerjasama dan sambutan sangat menggalakkan, sehingga kan daripada sesi yang sedia ada, kita mengadakan sesi yang seterusnya bengkel untuk majikan di Lembah Kelang khususnya atas permintaan yang sangat tinggi. Alhamdulillah. Baiklah Puan Fatimah, kita pun telah bercerita mengenai objektif dan juga penubuhan unit koordinasi strategik ini, dan kita pun telah mendengar apakah program-program yang telah dijalankan oleh unit koordinasi strategik. So saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Fatimah atas sudi meluangkan masa, dan kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, sebentar lagi kita akan kembali. So Return to Work program ni adalah suatu program di mana kita menguruskan pencarum-pencarum yang terbencana, sama ada akibat penyakit ataupun kecederaan, untuk mereka kembali bekerja dengan secepat ataupun seawal yang boleh, secara sihat dan selamat. Sekiranya mereka ada masalah kelesuan, fatigue, kita akan bagi endurance training. Ya, itu antara contoh-contoh intervensi yang kita akan lakukan. Kemudian dalam masa yang sama, kita akan set up untuk return to work punya plan, ya. Lepas tu kita akan assess apa barrier untuk return to work, and then kita kena monitor and also tengok apa adaptation yang perlu dilakukan. Ini selalunya concurrent lah, dia berlaku serentak supaya bila pesakit ni selesai menjalani proses rehabilitasi, mereka sudah sedia untuk kembali ke alam pekerjaan mereka. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam rancangan Return with Care, We Manage. Untuk segmen pertama tadi, kita telah pun mendengar akan penubuhan dan juga objektif Unit Koordinasi Strategik Return to Work RTW Pekeso, dan juga program-program yang telah dilaksanakan oleh unit ini. Untuk segmen kedua pula, kita akan mengetahui lebih lanjut lagi, kita akan menceritakan lebih lanjut lagi mengenai salah satu program di bawah unit ini, iaitu Bengkel Return to Work Coordinator ataupun dikenali sebagai RTWC. Puan Fatimah, kita masih lagi bersama dengan Ketua Unit Koordinasi Strategik, iaitu Puan Fatimah Wati binti Ahmad Nazir. Oleh itu Puan Fatimah, cerita mengenai program RTWC ini, apakah penubuhan, objektif penubuhan bengkel program RTWC ini, dan juga hala tuju program RTWC ini. Maybe Puan Fatimah boleh terangkan kepada penonton di luar sana. Terima kasih Encik Haznul.
Untuk makluman sidang penonton sekalian, program Return to Work Coordinator atau kita kenali sebagai RTWC ini merupakan satu modul pengurusan hilang upaya yang mana di dalam modul ini kita mengetengahkan untuk kita bimbing para majikan di luar sana, untuk kita bentuk para majikan di luar sana menjadi koordinator di syarikat atau di organisasi masing-masing dengan hasrat koordinator yang dilantik di syarikat masing-masing ini berupaya untuk mengendalikan kes-kes kemalangan atau kes-kes pekerja yang mengalami penyakit kronik di tempat kerja mereka itu sendiri. Mereka adalah orang yang terdekat dengan pekerja, jadi elemen early detection itu mereka mampu untuk laksanakan. Sebelum melaksanakan, lain-lain kita panggil sebagai intervensi awal atau early intervention. Itu adalah apa intipati modul Return to Work Coordinator ataupun program Return to Work Coordinator. Juga kita kenali sebagai program RTWC. Hala tuju bengkel ini sebenarnya, hala tuju program Return to Work Coordinator ini sebenarnya adalah kita mahu mengekang isu absenteeism, ketidakhadiran pekerja di tempat kerja di kalangan syarikat-syarikat. Itu sebenarnya adalah sasaran utama kita. Mengapa kita perlu berkongsi maklumat dengan pihak majikan supaya mereka dapat melaksanakan satu proses pengurusan hilang upaya yang holistik, yang efisien dan menyeluruh agar pekerja-pekerja mereka yang terbencana atau menghidap penyakit itu akhirnya dapat kembali produktif di tempat kerja dengan lebih sihat, lebih selamat kondisi mereka. Dan kita mahukan isu sustainability tidak menjadi perkara utama ke mana hilangnya pekerja-pekerja itu apabila ada isu kesihatan. Baiklah, terima kasih Puan Fatimah. So, bengkel program RTWC ini adalah untuk menenangi isu absenteeism dan juga untuk early intervention. So begitu menarik ya program RTWC ini. Saya pasti penonton di luar sana ingin mengetahui bagaimanakah pelaksanaan program RTWC ini, Puan Fatimah. Pelaksanaan program Return to Work Coordinator ini kita laksanakan menerusi bengkel-bengkel bersama pihak majikan. Yang mana untuk pada tahun 2022 ini sendiri, kita telah melaksanakan 6 siri bengkel Return to Work Coordinator ini di seluruh negara yang melibatkan 5 buah zon, iaitu zon utara, zon selatan, zon pantai timur, zon tengah dan juga zon Borneo. Yang mana zon Borneo kita asingkan bagi negeri Sabah dan negeri Sarawak kerana demografi ataupun jarak yang jauh. Tetapi atas permintaan yang tinggi, di zon tengah baru-baru ini pada bulan Ogos yang lalu, kita telah laksanakan siri bengkel Return to Work Coordinator yang ke-7. Yang mana di dalam setiap siri bengkel kita telah laksanakan 7 siri ini, sekitar 50 hingga 100 wakil majikan yang hadir untuk kedua-dua hari bengkel setiap sesi. Wah, begitu memberangsangkan ya respon daripada majikan untuk menyertai bengkel RTWC ini. Seperti yang kita dengar ya tuan-tuan puan-puan, ada 6 siri yang telah dijalankan bengkel RTWC ini pada tahun 2022. Dan atas permintaan yang ramai daripada majikan, even zon tengah telah menambah lagi 1 siri. So menjadikannya 7 siri untuk bengkel RTWC ini. Betul. Oleh itu Puan Fatimah, selepas menyertai bengkel RTWC ini, apakah langkah seterusnya? Apa manfaat yang majikan boleh memperolehi daripada menyertai bengkel RTWC ini? Okey, Encik Haznul dan juga sidang penonton di luar sana. Apa langkah seterusnya selepas sesuatu bengkel itu dihadiri oleh pihak majikan? Yang mana sedikit makluman bahawasanya program Return to Work Coordinator ini telah ditubuhkan oleh Perkeso pada tahun 2016. Tetapi kita melihat bahawa ada keperluan daripada wujudnya program Return to Work itu sendiri. Kenapa kita maju selangkah lagi kepada program Return to Work Coordinator ini? Kerana tadi saya telah sentuh, kita mahu melihat atau mengekang isu absenteeism ataupun ketidakhadiran di kalangan pekerja di tempat kerja. Jadi kalau kita lihat hasil ataupun kesinambungan kontinuiti daripada menghadiri sidang bengkel Return to Work Coordinator oleh pihak majikan,
Pihak majikan ini pula akan dibimbing oleh Disability Management Specialist kita, akan dibimbing oleh Disability Management Coordinator kita, yang mana Disability Management Specialist kita, Disability Management Coordinator kita bertindak sebagai konsultan atau advisor kepada majikan ini untuk mereka, pihak majikan, nak melaksanakan program pengurusan hilang upaya terhadap pekerja di tempat kerja mereka. Jadi di situ ada wujudnya satu program yang kita namakan sebagai mentor-mentee, bimbingan. Mentornya adalah daripada pihak Perkeso sendiri, Disability Management Specialist, Disability Management Coordinator cawangan return to work itu sendiri sebagai mentor, manakala pihak majikan adalah pihak yang dibimbing, iaitu sebagai mentee di dalam senario ini. Baiklah, so kalau gitu kita lihat ya, selepas majikan menyertai bengkel RTWC ini, langkah seterusnya adalah untuk membimbing mereka ya Puan Fatimah, di mana pihak Perkeso adalah sebagai mentor. Betul. Dan pihak majikan adalah sebagai mentee kepada pihak Perkeso ini. So Puan Fatimah maybe boleh terangkan pada penonton di luar sana apa lebih mendalam lagi peranan mentor dan juga peranan mentee. Okey, kalau kita lihat daripada konteks sebagai mentor daripada pihak Perkeso sendiri, kita bertindak sebagai penasihat, pembimbing, yang mana pihak majikan, iaitu kita boleh katakan sekarang bahawa mereka ini adalah koordinator. Mereka adalah koordinator di syarikat, di premis mereka, di organisasi mereka. Jadi, pihak-pihak majikan ataupun koordinator-koordinator yang dilantik ini menerusi bengkel yang telah mereka hadiri sebelum ini, kita telah terapkan kepada mereka ini satu modul yang kita panggil sebagai modul Kickstart. Jadi apa intipati di dalam modul Kickstart itu sendiri adalah bagaimana penubuhan jawatan kuasa pengurusan hilang upaya boleh ditubuhkan atau dilaksana di tempat kerja. Siapakah komiti atau ahli-ahli di dalam kumpulan jawatan kuasa pengurusan hilang upaya di tempat kerja itu yang sesuai untuk dilibatkan. Sebagai contoh, pegawai sumber manusia, pegawai keselamatan kesihatan pekerjaan, dan mana-mana syarikat yang ada klinik dalaman atau kita panggil in-house klinik, doktor-doktornya juga boleh dilibatkan. Jadi orang-orang inilah, koordinator inilah yang memainkan peranan sebagai menangani orang yang paling dekat dengan pekerja-pekerja yang mengalami bencana kerja atau mendapat penyakit kronik untuk ditangani hilang upaya mereka. Dan di dalam komiti pengurusan hilang upaya itu juga perlu ada pembuat keputusan ataupun decision maker lah, kerana koordinator ini akan berlandaskan kepada keputusan decision maker agar langkah seterusnya pengurusan hilang upaya yang efisien itu dapat dilaksana di dalam sesuatu syarikat ataupun organisasi. Jadi koordinator sebenarnya memainkan peranan, dan koordinator ini adalah focal person yang Perkeso bimbing menerusi bengkel return to work coordinator. Baik. Koordinator itu kata kunci untuk bengkel RTWC ni, iaitu untuk membentuk seorang koordinator di majikan tersebut. So, bercakap mengenai koordinator Puan Fatimah. So, koordinator majikan RTWC ni bagaimanakah menerusi bengkel RTWC ni dapat membentuk majikan sebagai koordinator di syarikat tersebut? Okey, untuk menjadi seorang koordinator yang baik, kita maklumkan, kita terapkan sewaktu sesi bengkel 2 hari bersama kelompok-kelompok wakil majikan yang hadir ini, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang koordinator? Untuk menjadi seorang koordinator pengurusan hilang upaya di tempat kerja, ianya sama fungsi seperti Disability Management Specialist kita, cawangan return to work Perkeso. Ianya sama fungsi seperti Disability Management Coordinator, cawangan return to work Perkeso, yang mana perlu ada nilai-nilai murni dalam diri mereka ini. Sebagai contoh, ada perasaan empathy. Itu antara ciri-ciri yang kita terapkan. Dan kita lengkapkan wakil-wakil majikan yang kita harapkan dapat menjadi koordinator di syarikat atau organisasi masing-masing itu dengan modul-modul 9 modul yang kita ketengahkan. Sebagai contoh, antara modul yang kita ketengahkan, bagaimana mahu melakukan sesi penilaian awal dengan pekerja yang terbencana, ataupun mahu memasukkan elemen atau modul psikologi terhadap pekerja yang terbencana. Sebab kita berharapkan bahawasanya dengan adanya program
Return to Work Coordinator ini, kita selangkah lagi maju ke hadapan. Perkara ini dapat pihak majikan dalam masa 3 hingga 5 tahun akan datang dibudayakan. Bukan hanya berlandaskan tanggungjawab semata-mata terhadap pekerja. Dah menjadi satu budaya yang dah diterapkan. Baiklah, penerangan yang cukup baik daripada Puan Fatimah mengenai bengkel RTWC ini. So kita boleh lihat bengkel RTWC ini adalah untuk menerapkan macam seperti apa yang Puan Fatimah bercakap tadi, budaya kepada para majikan di luar sana untuk mengendalikan pengurusan hilang upaya yang lebih efisien kepada para pekerja di luar sana. Dan juga menerusi bengkel RTWC ini kita boleh lihat untuk penerapan majikan sebagai mentee dan juga penglibatan pekeso sendiri sebagai mentor. So maksudnya selepas menyertai bengkel RTWC ini, pekeso tidak akan melepaskan tangan ya tuan-tuan puan-puan. Maksudnya pekeso akan sentiasa membimbing para majikan di luar sana untuk membentuk sebuah jawatan kuasa di syarikat tersebut. Dan juga membentuk seorang koordinator majikan RTWC ya Puan Fatimah. Betul. So terima kasih kepada Puan Fatimah atas penerangan yang sangat menarik mengenai bengkel RTWC ini dan juga apa tujuan penubuhan bengkel RTWC ini Puan Fatimah. Baiklah, kita pun sudah pun berada di penghujung episod program Return with Care. Tapi sebelum itu, maybe kita boleh dapatkan sedikit pesanan daripada Puan Fatimah untuk penonton di luar sana. Kita berharap kepada pihak majikan di luar sana, anda turut memainkan peranan masing-masing yang mana selepas anda ataupun tuan-puan menghadiri bengkel Return to Work Coordinator yang lepas, tuan-puan sekiranya ada kes-kes yang boleh dirujuk kepada Disability Management Specialist kita ataupun Disability Management Coordinator kita menerusi cawangan Return to Work, silakan berbuat demikian untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan. Tetapi adalah lebih baik di masa-masa akan datang, hasrat kita membimbing tuan-puan majikan di luar sana menerusi bengkel ini adalah tuan-puan dapat mengendalikan sepenuhnya pengurusan hilang upaya itu seperti mana yang pihak perkeso cawangan Return to Work praktikkan sekarang ini. Itu pesanan daripada saya lah. Baik, terima kasih kepada Puan Fatimah atas penerangan dan penerangan mengenai bengkel RTWC dan juga penerangan mengenai unit koordinasi strategik. Dan terima kasih kerana sudi bersama kami untuk episod ketiga Return with Care, iaitu dengan tajuk kita RTWC Selangkah Lagi. Dan kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana, sebentar lagi kita akan kembali. Assalamualaikum, saya Azmia daripada HR Bank Islam, berjawatan sebagai penolong pengurus. Okey, saya dapat tahu pada pasal seminar ini daripada one of the program yang sok-sok datang kepada pihak Bank Islam, dan daripada situ dia beritahu pasal kursus ini, dan kita dapat email lah untuk jemputan. Okey, sepanjang 2 hari berkursus di SOKSO Kuala Lumpur, saya amat berterima kasih kepada pihak SOKSO kerana menganjurkan kursus ini. Banyak sebenarnya yang kita tak tahu, pihak SOKSO menyediakan banyak kemudahan. Contohnya mental health, mental health, so majikan ataupun staff boleh refer kalau ada beberapa masalah. Sebagai saya amat recommended, highly recommended for those majikan yang dekat luar sana untuk menghantar wakil, especially daripada HR, untuk hadir mana-mana kursus RTWC yang dianjurkan oleh pihak Perkeso supaya kita dapat update terkini tentang apa yang SOKSO sediakan untuk kaki tangan kita. Nama saya Nur Hafiza binti Yusof. Saya bekerja di syarikat Gamalux Oils dan Berhad di Lahadatu. Tapi saya base di Kota Kinabalu. Jawatan saya dalam syarikat tu adalah sebagai Public Relation Executive Manager di sana lah. Tapi melibatkan juga khusus dengan pekerja. Return to Work Coordinator ni rasanya
dari 2016 lagi kita sudah dengarkan program ni. Direct daripada Perkeso di Lahad Datuk lah, dan juga Perkeso di Kota Kinabalu sendiri yang menyalurkan maklumat tu, dan di social media juga turut diwar-warkan lah tentang program ini. Sebenarnya untuk bengkel ni sangat memberi impact yang positif, bukan sahaja kepada majikan lah dari segi guideline untuk mereka, tetapi juga untuk pekerja itu sendiri. So it's actually satu impact yang positif untuk progresif dari segi kerja dalam organisasi itulah, dan dalam masa yang sama dengan tunjuk ajar yang lebih berkesan daripada pihak Perkeso. So dia lebih standardized lah, lebih ada kesatuan di situ. So memberi impact yang sangat berkesan kepada bukan saja majikan, tetapi juga untuk kebajikan pekerja juga. Kepada majikan-majikan di luar sana, terutama yang di Sabah ni lah, sebab dari segi statistik tu jumlah majikan yang menyertai program ni, Return to Work Coordinator ni sangat kecil, tapi agak menggalakkan lah sekarang ni, sebab untuk Sabah sendiri dia secara menyeluruh, macam bukan saja Kota Kinabalu, tapi di dalam bengkel ni pun dari Lahad Datuk, Sandakan, Tawau pun turut serta datang ke Kota Kinabalu untuk menyertai program ni. Dan selama 2 hari ni sangat banyak input dan informasi yang sangat berkesan untuk bukan saja majikan, tetapi juga untuk kesedaran individu itu sendiri, bahawa pentingnya kita mengetahui kemalangan-kemalangan di dalam semasa bekerja ni, yang dari segi kategori-kategori dia, disability yang perlu dilihat secara khusus oleh majikan itu sendiri, dan mengambil berat terhadap pekerja mereka lah. So kepada majikan di luar sana, silalah join program ni, sebab ia memberi kesan yang sangat positif kepada pembangunan dan juga pelaksanaan organisasi itu secara menyeluruh. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam rancangan Return with Care, We Manage. Sebentar tadi kita baru sahaja melihat komentar testimoni daripada peserta yang menyertai bengkel Return to Work Coordinator RTWC tahun 2022. Dan bersama kita pada hari ini adalah salah seorang peserta yang telah menyertai bengkel RTWC, iaitu Encik Muhammad Khairul Akif bin Osman daripada Pejabat Pengurusan KTMB Wilayah Timur, yang akan berkongsi sedikit pandangan beliau mengenai bengkel RTWC ini. Apa khabar Encik Khairul? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Encik Khairul, saya ingin bertanya, bilakah dan lokasi di manakah Encik Khairul menyertai bengkel Return to Work Coordinator Perkeso ini? Okey, terima kasih Encik Has. Saya mendapat jemputan daripada pihak Perkeso sendiri untuk menghadiri bengkel Return to Work Coordinator pada 16 dan 17 Ogos 2022 bertempat di Wisma Perkeso Kampung Baru, Kuala Lumpur. Alright. So selepas mendapat email daripada pihak pengurusan KTMB ni, apa perasaan Encik Khairul apabila melihat mengenai bengkel RTWC ini? Okey, apabila saya mendapat jemputan daripada pihak Perkeso sendiri, saya pun agak tertariklah, sebab program ni di dalam KTMB kita belum pernah ada lagi. Jadi first time untuk kita merancang untuk menguruskan bagi kes-kes yang seperti itu. Baiklah. So medium saya ulang balik, medium yang diterima oleh Encik Khairul mengenai bengkel RTWC ini adalah daripada jemputan Perkeso sendiri kepada pihak pengurusan KTMB. Oleh itu Encik Khairul, selepas menghadiri bengkel Return to Work Coordinator ini, Encik Khairul, apakah selama 2 hari Encik Khairul, apakah manfaat yang diperoleh dan adakah siri model yang diketengahkan oleh para trainer di bengkel RTWC ini
ini khususnya kepada KTMB dalam menenangi isu ketidakhadiran ataupun absenteeism di tempat kerja di kalangan pekerja sendiri akibat kecederaan maupun penyakit. So, adakah bengkel RTWC ini memberi manfaat pada pandangan Encik Khairul? Ya, betul Encik Has. Semasa saya menghadiri bengkel ini selama 2 hari, saya juga sangat didedahkan kepada environment pekerja-pekerja yang mempunyai masalah, contoh kesakitan, kemalangan ataupun lain-lain penyakit yang menghalang pekerja itu sendiri untuk hadir ke bekerja. Jadi dalam program 2 hari ini, kita didedahkanlah cara macam mana kita nak mengenal pasti masalah, punca kerana pekerja itu sendiri tidak hadir, dan juga cara untuk kita mengatasi dan membantu pekerja tersebut hadir ke pejabat dan tempat kerja masing-masing. So kita boleh lihat ya Encik Khairul itu selama 2 hari bengkel Return to Work Coordinator ini memberikan ilmu yang cukup bernas kepada para majikan, yang mana Encik Khairul menyebut macam mana ingin menanangi pekerja yang mengalami hilang upaya untuk kembali semula bekerja. Oleh itu Encik Khairul, kita umum sedia maklum bahawa KTMB sendiri mempunyai bilangan staf yang cukup ramai, dan di sini persoalannya, adakah KTMB sendiri mempunyai perancangan untuk menerapkan elemen pengurusan hilang upaya yang diberikan dalam bengkel Return to Work Coordinator ini untuk diterapkan di KTMB secara holistik, dengan sebagai contoh dalam menubuhkan jawatan kuasa pengurusan hilang upaya sendiri dan serta melantik seorang koordinator dalam usaha untuk membantu pekerja-pekerja yang mengalami hilang upaya ataupun penyakit dalam kembali semula bekerja dengan lebih produktif. Okey, betul Encik Has. Di dalam KTMB sendiri pun kita ada merancang untuk membuat satu jawatan kuasa di mana untuk menguruskan kes-kes pekerja yang bermasalah lah, sakit ataupun masalah kecederaan lain. Di mana kita merancang untuk membuat satu sistem yang seperti program Return to Work Coordinator ni. Alhamdulillah, maksudnya daripada menyertai bengkel RTWC ini, pihak KTMB dah mempunyai perancangan dalam membuat satu jawatan kuasa seperti di bengkel Return to Work Coordinator. Oleh itu terdapat banyak manfaat lah menerusi bengkel RTWC ini, dan saya percaya juga selama 2 hari ini bengkel RTWC telah pun mendedahkan beberapa modul kepada para peserta dan juga para majikan di sana. Dan salah satu modul yang diterapkan di bengkel RTWC ini adalah mentor-mentee, ya Encik Khairul. Ya, betul. So di sini saya mempunyai soalan. Untuk modul mentor-mentee ini, saya ingin dapatkan pandangan Encik Khairul sendirilah. So saya difahamkan untuk bengkel Return to Work Coordinator ini, untuk modul mentor-mentee, pekeso adalah sebagai pihak mentor, manakala majikan pula adalah sebagai mentee dalam melaksanakan program Return to Work Coordinator RTWC ini. Oleh itu, pada pandangan Encik Khairul, adakah pendekatan ini sesuai untuk dilaksanakan di KTMB? Ya, betul Encik Has. Pada pandangan saya sendiri pun, program ini sangat bermanfaat dan sangat sesuai lah diimplementasi di dalam mana-mana syarikat sekalipun, kerana ia program yang sangat membantu pencarum-pencarum di luar sana. Baiklah, kalau Encik Khairul melihatlah pekeso sebagai mentor dan majikan sebagai mentee, pada pandangan Encik Khairul, apakah rasanya Encik Khairul melihat peranan mentor ni dan peranan mentee ni? Maybe Encik Khairul boleh olah peranan pekeso sebagai mentor dan peranan majikan sebagai mentee dalam program RTWC ini. Okey, pada pandangan saya sendiri pun, program mentor-mentee di mana pihak pekeso sebagai mentor dan pihak majikan sebagai mentee sangat sesuailah diimplement di dalam mana-mana syarikat sekalipun. Kerana jika syarikat itu melakukan sendiri tanpa monitor atau pengawasan daripada pihak pekeso, ia akan tidak seimbanglah. Jadi sangat-sangat diperlukanlah untuk pihak pekeso sendiri memantau dan guide majikan untuk memberi kesan yang positif lah di dalam program ni. Kita boleh lihat ya para penonton di luar sana, apa yang baru sahaja disebut oleh Encik Khairul. Apakah kepentingannya peranan mentor dan mentee ini, iaitu keyword dia adalah bimbingan.
Oleh itu, selepas menyertai bengkel, Return to Work Coordinator Pekeso tidak akan melepaskan tangan. Seperti itu sahaja, pihak Pekeso akan still memainkan peranan sebagai pihak mentor pada para majikan, di mana pihak Pekeso akan membimbing majikan sebagai contoh dalam menubuhkan jawatan kuasa pengurusan hilang upaya, dan peranan majikan sebagai menti itu adalah penting juga, iaitu kerjasama daripada majikan dalam menubuhkan jawatan kuasa itu dan juga sekaligus membantu pekerja mereka sendiri dalam pengurusan hilang upaya especially kepada para pekerja yang ada masalah dan untuk kembali semula bekerja. Dan Encik Khairul, so apakah setelah menyertai bengkel Return to Work Coordinator ini, apakah ekspektasi Encik Khairul selaku wakil majikan terhadap program RTWC ini sendiri? So maybe Encik Khairul boleh memberi sedikit pandangan dan juga sekaligus memberi pesanan kepada penonton di luar sana. Pada pandangan saya sendiri pun, program mentor dan menti di dalam RTWC ini sangat wajarlah dilakukan di dalam mana-mana syarikat dan industri di luar sana, kerana ia dapat membantu pekerja yang bermasalah untuk hadir bekerja kembali. Jadi kepada pencarum pekerja-pekerja di luar sana juga, saya menasihatkan agar tuan-tuan sendiri dapat mencarum di dalam Pekeso itu sendiri. Maybe Encik Khairul boleh juga memberikan sedikit pesanan pada penonton di luar sana mengenai bengkel Return to Work RTWC ini. Okey, di dalam bengkel Return to Work Coordinator ni sangat membantu untuk pihak majikan lah, especially di mana kita dapat didedahkan cara untuk menguruskan, merancang dan membantu pekerja yang tidak dapat hadir bekerja bagi kembali untuk bekerja seperti sedia kala. Terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik daripada Encik Khairul mengenai bengkel RTWC ini. Kita boleh lihat daripada komentar Encik Khairul sendiri, bagaimanakah bengkel RTWC ini dapat membantu syarikat beliau iaitu KTMB dalam menggunakan ilmu dan yang telah diberikan selama 2 hari untuk diguna pakai di syarikat KTMB itu sendiri. So oleh itu kita pun sudah berada di penghujung episod, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Khairul kerana sudi menghadiri episod 3 Return with Care dengan tajuk RTWC Selangkah Lagi. Terima kasih juga kepada para penonton di luar sana yang setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Teruskan setia bersama kami dengan episod 4 dengan perkongsian yang lebih menarik, dan jadikan Return with Care tontonan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita khususnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like dan share channel RTW Sokso untuk mengikuti episod Return with Care yang seterusnya. Layari laman sawang RTW Sokso dan juga ikuti media sosial kami untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Saya Muhammad Hazrul Hisham bin Soekarno. Assalamualaikum dan salam with care. We care, we manage. Menariknya, minggu ini dalam episod keempat, tambah nilai pensijilan pengurusan hilang upaya bersama tetamu jemputan Ketua Unit Kemudahan Rehabilitasi dan Pembangunan Sumber Manusia Cawangan Return to Work RTW Encik Muhammad Syakir Muhammad Sa'ad dan Disability Management Specialist kita Cik Nur Isni binti Ibrahim dan Cik Famizah Ashikin binti Azman serta Dr. Wan Arnidawati binti Wan Abdullah Pensyarah Kanan Universiti Putra Malaysia dalam merungkai perihal pensijilan dan kursus yang ditawarkan oleh Cawangan Return to Work RTW Pekeso. Tontoni episod 4 tambah nilai pensijilan pengurusan hilang upaya pada 28 Oktober 2022 hari Jumaat pukul 8 malam di YouTube RTW Sokso.